Pelbagai syarikat gergasi di negara ini semakin giat membantu para usahawan kecil dan sederhana dengan menyediakan pelbagai perkhidmatan sokongan berkaitan perniagaan kepada mereka. Malah syarikat telekomunikasi serta perbankan di negara ini juga sentiasa turut serta membina platform penyelesaian pemasaran kepada sektor ini yang sememangnya turut memangkin pertumbuhan ekonomi negara. Melihat potensi PKS yang semakin berkembang serta berdaya saing ini, Kumpulan Perbankan Besar Malaysia, Maybank, menerusi usaha dengan Maxis Berhad melancarkan perkhidmatan mudah alih Point of Sales Maybank MPOS. Kolaborasi ini adalah untuk Maybank bersama-sama dengan Maxis untuk merekrut merchant daripada segmen SME untuk fokus acceptance. So dengan collaboration ini, apa yang merchant perlu buat adalah dengan satu smartphone, dengan satu package dengan Maxis, mereka boleh menjadi merchant dengan Maybank sekiranya mereka sign up dengan package ini. So mereka tidak perlu pergi atau adakan DC terminal yang selalunya besar dan mahal. So mereka boleh menggunakan smartphone mereka sendiri untuk akses. So kolaborasi Maxis dan Maybank ni adalah berdasarkan di mana kami lihat SME ataupun industri kecil dan sederhana sebagai segmen yang penting yang dapat menjana dan menumbuhkan ekonomi negara. Jadi terutamanya di Maxis kami lihat peluang di mana syarikat-syarikat daripada segmen IKS ini dapat lebih menggunakan teknologi untuk memajukan syarikat-syarikat perniagaan mereka. Di mobile POS ini adalah satu solution pembayaran ataupun solusi pembayaran yang dapat memudahkan lagi mereka memperluaskan perniagaan mereka dari segi dapat pelanggan-pelanggan baru contohnya. Kemudahan pembayaran mudah alih ini menjadikan pembayaran menerusi kad lebih mudah, selesa dan diterima di mana sahaja. Peranan Maxis pula melalui Maxis One Business menyediakan penyelesaian mobiliti melalui beberapa pelan yang sangat berpatutan. Jadi syarikat-syarikat hanya perlu mendaftarkan online dan juga sekiranya diluluskan segala plan dan kad reader kami akan hantar ke premis-premis perniagaan. Jadi bukan sahaja dari segi solusi tu, tapi kita cuba memberikan perkhidmatan yang terbaik juga. Ya, dalam plan tu dengan tambahan RM10 tu pelanggan akan dapat yang membaca kad tu yang kita letak dekat telefon tu dan juga akses to unlimited data untuk membuat MPOS transaction. Kami dapati kolaborasi yang alhamdulillah berjaya dilaksanakan. Jadi kemungkinan tu tetap ada untuk kami bekerjasama pula dengan syarikat-syarikat lain di Malaysia. Daripada segi safety, keselamatan, dia sama dengan transaction DC terminal di mana dia akan melalui PCI DSS compliant yang diaturkan oleh Visa, Mastercard dan Amex. Dengan PCI DSS compliant ni, so transaction-nya sama seperti kita buat di shopping mall, tak ada beza. Dan transaction-nya adalah encrypted daripada point sampai ke bank. So orang tidak boleh masuk mengambil transaction. Essentially untuk semua kad yang di-issue di Malaysia, credit card, Visa, Master, Amex yang di-issue di Malaysia, credit card, debit card, charge card. So sekiranya kad holder itu daripada CIMB, Citibank, mereka boleh menggunakan kad mereka device-device yang ketiga. Dalam pada itu, Maybank menyasarkan 4,000 usahawan baru PKS dalam tahun pertama pengenalan solusi perniagaan ini serta peningkatan 20% daripada RM10 bilion tahun sebelumnya. Perkhidmatan MPOS yang disediakan menerusi usaha Maybank dan Maxis Berhad ini sudah pasti dapat membantu para usahawan PKS meningkatkan potensi perniagaan mereka. Berapakah gaji yang diperlukan untuk menampung kehidupan pada hari ini? Inilah persoalan yang sukar dijawab
khususnya buat golongan muda. Kita ikuti kupasan mengenai kos sara hidup ini bersama Hamidi Saleh. Isu kos sara hidup dianggap paling penting di kalangan rakyat Malaysia ketika ini. Peningkatan kos sara hidup yang tidak selari dengan pendapatan sudah pasti membebankan di rumah. Pada hari ini kita bersama dengan Puan Hajah Zalina Muhammad Ishak, Perunding Kewangan Bertauliah dari Majlis Perancangan Kewangan Malaysia untuk membincangkan bagaimana rakyat Malaysia boleh mengurus kewangan dengan lebih baik bagi menangani isu ini. Terima kasih Puan Zalina kerana bersama dengan Duit pada hari ini. Terima kasih Hamidi kerana menjemput saya hari ini untuk membincangkan isu yang melanda rakyat Malaysia sekarang ya. Terutama dengan kos sara hidup yang meningkat, yang Hamidi cakap tadi tak selari dengan pendapatan mereka lah. Memang rata-rata bila kita menganjurkan workshop-workshop ya untuk student-student dan juga sekitar kerajaan dan pekerja swasta ya. Ramai jugalah mereka menyuarakan kerisauan mereka, kebimbangan mereka tentang bagaimana nak menangani kos sara hidup yang meningkat lah berbanding dengan pendapatan yang mereka dapat kan. Jadi kami memang sarankanlah ya, kalau memang tak cukup pendapatan kita untuk menangani kos sara hidup, memang mereka mesti mencari pendapatan tambahan lah. Puan, kita dapat lihat banyak inisiatif ataupun pendekatan yang telah diambil oleh kerajaan untuk menerapkan pengetahuan ataupun kesedaran kepada masyarakat terutamanya di bandar-bandar utama bagaimana untuk menangani isu peningkatan kos sara hidup ini. Pada pandangan Puan, bagaimanakah penerimaan dan bagaimanakah keberkesanan program ini kepada golongan sasaran? Saya rasa dah mula nampak hasil lah ya. Kalau kita kata tak berkesan langsung tu saya tak rasa lah ya. Tapi nak dapatkan maksimum dia punya kesan tu masih lagi perlukan kesedaran dan juga bab saya cakap awal tadi lah kerjasama untuk menjayakannya. Sekiranya kerajaan meningkatkan lagi sistem pengetahuan awam tapi orang awam sendiri tak nak menggunakan kemudahan itu. Jadi macam mana jadi saya rasa itu juga terpulanglah bagi saya, pendapat saya ialah kerjasama dan sama ada mereka tahu atau tidak yang sebenarnya kerajaan telah melaksanakan benda ini untuk membantu mereka menangani kos sara hidup mereka. Kalau kita tengok Puan di kawasan bandar, golongan yang menerima impak yang mungkin lebih besar ataupun sama yang kita ada golongan berkeluarga ya, golongan belia yang masih bujang. Adakah penerimaan impak kepada golongan ini ada sama ataupun berbeza-beza kesan daripada kos sara hidup ini? Mungkin berbeza-beza. Saya rasa terletak bagaimana cara hidup mereka yang mereka pilih lah ya. Tapi ada juga ya yang memang membuat perancangan yang kewangan yang begitu teliti, masih lagi tak boleh juga menangani masalah kos sara hidup ni kan. Tapi kata-kata saya rasa nak kalau kita nak dapat feedback lah daripada kita punya audience ya, tak ramai sebenarnya yang dah mula buat perancangan kewangan ni ya. Banyak gata-gata, saya rasa banyak mereka ni suka menuding jari menyalahkan orang. Mereka tak pernah nak fikir apakah yang kesilapan yang mereka buat. Mereka selalu meletakkan masalah ni kepada orang lain. Jadi saya rasa dah sampai masa ni lah ya, kita buat postmortem lah, kita muhasabah diri di mana silapnya kita ya. Kalau orang kata nak seribu daya tak nak seribu dalih kan. Sebab saya saksikan sendirilah ya, bagaimana kami ya, daripada keluarga yang susah dapat bangkit ya, dapat menyara mak saya yang susah dapat menyara kami 7 beradik. Bagi saya rezeki itu di tangan Allah kan. Jadi tidak ada alasan nak mengatakan aku tak boleh buat apa-apa ya. Ada cara ni insyaAllah ya. Tips-tips asas lah untuk saya. Kalau saya ni umpamanya saya baru bekerja ya, apakah tips-tips asas yang perlu ada pada saya, yang perlu saya tahu untuk menguruskan kewangan lebih baik? Mungkin dari segi practicality nya. Practical ya. Okey. Saya selalu tekankan kepada saya punya audience, saya cakap kita yang harus jaga kita sendiri ya. Jangan ada pergantungan pada orang lain. Kalau kita tidak berubah ya, tak akan ada apa yang berubah. Jadi jagalah Hamidi, jagalah 5 perkara dalam diri Hamidi ni, insya-Allah tips dia. 5 permata dalam diri Hamidi, iaitu jadilah Hamidi seorang yang bersyukur ya dengan apa yang kita ada sekarang. Jadilah kita seorang yang sabar ya. Jadilah kita orang yang ada disiplin yang kuat
Jadilah kita orang yang ada self control dan juga jadilah kita orang yang pemurah. Sebab bila kita jadi orang pemurah, ia dapat menguasai hati yang tamak. Bila hati kita tamak, semua benda kita nak. Jadi habislah kita. Jadi jagalah 5 perkara tu, insya-Allah ya. Kita akan lebih selesa dalam hidup kita, insya-Allah. Baiklah Puan, kalau boleh saya kongsikan tadi 5 tips utama yang perlu ada pada individu untuk menguruskan kewangan dengan lebih baik. Kita perlu syukur, Betul. kita perlu jadi insan yang lebih sabar. Betul. Dan kita perlu ada satu self control yang baik. Betul. Dan 2 lagi lah, kita perlu Ada self disiplin ya. self disiplin dan pemurah. Ya, itu yang akan membantu individu untuk menguruskan kewangan dengan lebih baik. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih Puan Terima kasih, Hajah Zalina Salam. Ishak Ya. kerana sudi bersama dengan Duit pada hari ini, dan diharapkan apa yang dikongsikan oleh beliau tadi sedikit sebanyak akan memberi manfaat kepada penonton Duit. Setelah setengah jam bersiaran, pelbagai informasi menarik telah kami kongsikan. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan paparan yang lebih menarik dalam Duit dan mesti berorientasikan inovasi dan teknologi.